Nama saya Brian Coleman. Selama 25 tahun, saya adalah sebahagian daripada industri pertahanan Amerika Syarikat. Saya berkhidmat selama 14 tahun sebagai penganalisis kanan di Agensi Pertahanan Peluru Berpandu Pentagon, dan selepas bersara, saya bekerja sebagai perunding Timur Tengah untuk Lockheed Martin. Sebenarnya, pernah bekerja di sana. Keadaan sekarang sudah sedikit berbeza. Tugas saya mudah, menjual senjata Amerika kepada negara-negara di Asia Tenggara. Patriot, TA, AEGs, nama-nama yang cukup untuk membuatkan sesiapa sahaja mengangguk kagum. Setiap kali saya memulakan pembentangan, mata jenderal-jenderal dari rantau ini akan bersinar. Berada di bawah perisai Amerika ibarat membeli polisi insurans terkuat di dunia. Selama 25 tahun, saya tidak pernah meragui hakikat itu. Pasaran pertahanan Asia Tenggara adalah halaman belakang rumah kami. Dalam pasaran bernilai RM150 biliun setahun ini, penguasaan Amerika mencecah 68%. Bagi 32% dikongsi antara Rusia, Prancis, dan United Kingdom. Negara seperti Malaysia langsung tidak tersenarai dalam statistik. Saya pikir ia adalah sesuatu yang wajar. Amerika mempunyai senjata yang terbukti dalam pertempuran sebenar. Detik peluru berpandu Patriot memintas peluru berpandu Scud Irak semasa Perang Teluk disiarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui CNN. Satu babak itu lebih berkuasa daripada kempen pemasaran selama 50 tahun. Di hadapan dua perkataan, pertempuran sebenar, semua helaian spesifikasi pesaing hanyalah cibisan kertas. Sebab itulah, apabila saya mendengar berita bahwa Malaysia berhasrat untuk memasuki pasaran pertahanan, saya ketawa. Sejujurnya, saya ketawa sinis. Peluru berpandu pertahanan udara buatan Malaysia, saya tidak pernah mendengar nama perisai pun. Bos saya pada masa itu, Douglas Hart, lebih lantang daripada saya. Sebagai naib presiden cawangan Asia Tenggara Lockheed Martin, setiap kali perkataan perisai disebut, dia akan tersenyum sinis dan berkata, peluru berpandu buatan Malaysia, lebih baik mereka terus buat kereta sahajalah. Peluru berpandu bukan barangan elektronik. Douglas adalah graduan Princeton dan bekas kolonel tentara udara AS. Tingginya 190 cm, dan dia gemar meremukan tangan orang lain ketika berjabat tangan. Apabila dia masuk ke bilik mesyuarat, suasana menjadi tegang. Walaupun ketika dia ketawa, orang di sekelilingnya tetap berasa cemas. Mustahil untuk membezakan sama ada ketawanya adalah pujian atau ejekan. Selalunya, ia adalah ejekan. Bagi Douglas, menjual senjata bukanlah tentang keselamatan negara, tetapi tentang perniagaan. Setiap kali dia menjual satu bateri Patriot, dia menerima komisen sebanyak 0,8%. Satu bateri berharga RM5 bilion, bermakna RM40 juta bagi setiap urus niaga, jual 3 bateri Patriot di rantau ini, dan dia boleh membeli sebuah penthouse di Manhattan secara tunai. Dan dia benar-benar melakukannya. Saya juga tidak terkecuali. Komisen saya lebih rendah daripada Douglas, tetapi cukup untuk menjalani kehidupan yang selesa. Saya mempunyai sebuah rumah di McLean, pinggir bandar Washington, dan kedua-dua anak saya belajar di sekolah swasta. Kepercayaan bahwa senjata Amerika adalah yang terbaik di dunia adalah pekerjaan dan juga keyakinan saya. Keyakinan itu mula goyah pada hari saya tiba di Kuala Lumpur. Sebaik saja saya melangkah keluar dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, kelembapan tropika menyambut saya seperti dinding uap panas. Bernafas terasa seperti menelan udara panas. Douglas berjalan di hadapan melalui laluan VIP, sutnya tidak berkedut sedikit pun. Walaupun dalam kelembapan 90%, lelaki itu tidak berpeluh setitik pun. Kadang-kadang saya terfikir Douglas bukan manusia, tetapi mesin. Tujuan perjalanan kami kali ini mudah, menjual bateri Patriot tambahan kepada tentara udara di Raja Malaysia. Saiz kontrak itu bernilai RM16 bilion. Jika berjaya, komisen Douglas sahaja untuk tahun itu akan mencecah RM128 juta. Namun, sebaik tiba di Kuala Lumpur, ada sesuatu yang tidak kena. Biasanya, pasukan protokol dari Kementerian Pertahanan Malaysia sudah menunggu di lapangan terbang. Barisan SUV hitam, kendaraan pengiring, dan seorang pegawai perhubungan dengan senyuman mesra. Tetapi kali ini, tiada sesiapa.
Dahi Douglas berkerut. Dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi pegawai di Kementerian Pertahanan. Panggilan itu bersambung selepas 3 deringan. Perbualan itu singkat. Dan selepas Douglas menamatkan panggilan, dia berkata, jadwal ditangguhkan. 2 hari dari sekarang. Jadwal kami tidak pernah ditangguhkan sebelum ini. Naib Presiden Lockheed Martin datang sendiri, dan mereka meminta kami menunggu 2 hari. Di Asia Tenggara, Syarikat Pertahanan Amerika dilayan seperti raja. Menangguhkan jadwal adalah seperti menutup pintu di hadapan raja. Di dalam kereta, menuju ke hotel, saya membuka tablet saya. Saya meneliti laporan terkini mengenai tren pertahanan serantau. Ketika itulah satu ayat menarik perhatian saya. Markas Pertahanan Udara TUDM sedang berunding jadwal demonstrasi teknikal dengan perisai teknologi Malaysia. Nama Malaysia membuatkan saya terhenti. Saya menoleh dan menunjukkannya kepada Douglas. Douglas menjeling skrin itu dan mendengus. Malaysia, mungkin mereka cuba membuat demonstrasi untuk mendapatkan rekod jualan bagi pasaran negara membangun. Tak perlu risau. Suara Douglas penuh dengan keyakinan. Saya bersandar pada keyakinan itu dan menutup tablet saya. Kalau difikirkan kembali, saya sepatutnya menelitinya dengan lebih mendalam ketika itu. Selama 2 hari terkurung di hotel, berita-berita aneh terus sampai ke telinga saya. Terdapat laporan media tempatan yang menyatakan TUDM tidak berpuas hati dengan kos penyelenggaraan sistem Patriot Amerika. Kos penyelenggaraan tahunan sahaja mencecah Rm350 juta. Apabila membeli baterai Patriot, jumlah itu kelihatan kecil. Tetapi apabila Rm350 juta perlu dibelanjakan setiap tahun, negara kaya manapun pasti akan berkerut dahi. Tetapi itu hanyalah permulaan. Masalah sebenar terletak lebih dalam. Sistem Patriot mempunyai pintu belakang yang membolehkan Pentagon mengaksesnya dari jauh. Secara rasmi, ia adalah untuk kemaskini perisian dan tampung keselamatan. Tetapi pada hakikatnya, Amerika boleh mengunci sistem itu pada bila-bila masa. Negara pembeli membayar berbilion-bilion untuk senjata, tetapi Amerikalah yang memegang kuncinya. Ini adalah rahasia terbuka dalam industri. Douglas memanggilnya mekanisme insurans senjata. Tiada siapa yang pernah melihatnya benar-benar diaktifkan. Sekurang-kurangnya, sehingga masa itu, pada pagi hari keempat, telepon Douglas berdering. Ia bukan dari Kementerian Pertahanan Malaysia. Ia dari ibu pejabat di Washington. Selepas Douglas menjawab panggilan itu, riak wajahnya berubah buat kali pertama. Saya telah melihat wajah itu selama 14 tahun, tetapi saya tidak pernah melihat ekspresi seperti itu. Bibirnya terkatup rapat, dan matanya bergetar halus. Ada pergerakan dari gerakan Lanun Selat, kata Douglas selepas menamatkan panggilan. Beratus-ratus peluru berpandu dan drone berani mati sedang bersiap sedia untuk dilancarkan dari pangkalan haram di perairan antarabangsa. Sasarannya, koridor ekonomi pantai barat, termasuk Pelabuhan Klang dan Kuala Lumpur. Ia adalah ancaman terbesar sejak konfrontasi. Saya menghidupkan berita di bilik hotel. Tiada berita tergempar lagi, tetapi analisis mengenai ketegangan ketenteraan di Selat Melaka yang mencapai tahap tertinggi sedang disiarkan. Douglas berdiri sambil membetulkan sutnya. Ini peluang, Brian. Jika mereka lancarkan, Patriot akan memintasnya. Demonstrasi sebenar akan berlaku dengan sendirinya. Kontrak tambahan itu sudah pasti dalam genggaman kita. Mata Douglas bersinar. Ia adalah mata yang melihat krisis perang sebagai peluang perniagaan. Saya telah melihat mata itu selama 14 tahun, tetapi pada hari itu ia kelihatan lebih dingin daripada biasa. Namun, ada sesuatu yang Douglas tidak tahu, atau lebih tepat, sesuatu yang dia sengaja abaikan. Masalah sistem Patriot dalam persekitaran tropika. Semasa di Pentagon, saya sendiri yang menulis laporan itu. Perubahan haba dan kelembapan yang melampau di kawasan tropika menyebabkan hingar yang serius pada radar Patriot. Kelembapan tepu yang terperangkap antara permukaan laut yang panas dan udara yang lebih sejuk pada waktu malam mengeluarkan sinaran haba yang mengganggu sensor radar. Patriot boleh tersilap mentafsir hingar ini sebagai peluru berpandu musuh.
Saya pernah menunjukkan laporan itu kepada Douglas. Tanpa membacanya, Douglas memasukkannya ke dalam laci dan berkata, "Kalau laporan ini sampai ke atas, kontrak kita akan hangus, simpan sahaja." Saya menyimpannya. Ia adalah tabiat selama 25 tahun. Jika bos suruh simpan, saya simpan. Itulah peraturan dalam industri pertahanan Amerika. Tetapi sementara laporan itu tidur di dalam laci, kelembapan di Selat Melaka tidak pernah tidur. Serangan bermula pada jam 3 pagi, tingkap hotel bergegar, siren mula kedengaran dari jauh. Douglas mengetuk pintu bilik saya. Dia sudah lengkap berpakaian suit, pukul 3 pagi. Dia bukan sedang tidur. Manusia ini sedang menunggu. Dalam perjalanan ke Pusat Operasi Pertahanan Udara di Pangkalan Udara Subang, kami mendapat maklumat terkini. Gerakan Lanun Selat telah melancarkan lebih 350 drone berani mati dari perairan antarabangsa. Pada masa yang sama, 28 peluru berpandu balistik jarak sederhana sedang menuju ke arah Kuala Lumpur. Skalanya belum pernah berlaku sebelum ini. Apabila kami tiba di bunker bawah tanah pusat operasi, keadaan sudah huru-hara. Ratusan titik merah berkelip pada skrin radar. Bunyi penggera berbunyi pada tahap 3, dan para pegawai menjerit di telepon. Pasukan operasi Patriot duduk di hadapan konsol mereka. Ketua pasukan teknikal Amerika, James Walker, menggelengkan kepalanya sambil melihat skrin, terlalu banyak hingar. Mustahil untuk mengenal pasti sasaran sebenar. Ia adalah kandungan laporan yang saya tulis 14 tahun lalu. Isyarat palsu yang dicipta oleh keadaan atmosfera tropika telah memenuhi skrin radar. Di antara ratusan titik merah, mustahil untuk membezakan yang mana peluru berpandu sebenar dan yang mana ilusi yang dicipta oleh haba dan kelembapan. Douglas berdiri di belakang konsol dengan tangan bersilang. Wajahnya tegang buat kali pertama, tetapi ketegangan itu bukan karena perang. Ia karena kontrak. Jika Patriot terbukti tidak berkesan dalam pertempuran sebenar, kontrak tambahan bernilai RM16 billion akan hangus. Brigadier Jenderal Hishamuddin, Komander Pertahanan Udara TUDM, berdiri di hadapan konsol. Beliau adalah seorang elit yang merupakan graduan Maktab Tentara Diraja dan lulusan cemerlang dari Sekolah Artileri Fort Sill di AS. Dia telah mengendalikan Patriot selama 15 tahun. Hishamuddin menjerit kepada James, "Tukar ke mod pintasan manual. Kita akan pertahankan perimeter luar dengan misil yang ada." James menggelengkan kepalanya. "Mustahil, Jenderal. Baki peluru pemintas di bawah 12%. Mengikut manual Pentagon Pasal 32, aset pertahanan di luar zon perlindungan VIP mesti ditarik balik." Wajah Hishamuddin bertukar merah padam. Tarik balik? Terdapat 50.000 orang awam di kawasan luar. Terdapat kem pelarian dan kemudahan perubatan juga. James membuka sebuah file binder dan meletakkannya di hadapan Hishamuddin. Ia adalah manual pengunduran kecemasan Pentagon. Tulisannya padat. Hishamuddin menghempas file itu ke lantai. Kertas-kertas bertaburan. Tetapi James tidak berkelip sedikit pun. Dia sudah pun melipat komputer ribanya. Saya melihat adegan itu dari sudut bunker. Jantung saya terasa sesak. Douglas datang ke sebelah saya. Dia berbisik dengan suara perlahan, suruh James kunci sistem. Data Patriot tidak boleh bocor. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Kunci? Sekarang peluru berpandu sedang datang, dan awak nak kunci sistem. Douglas mencengkam bahu saya. Cengkamannya begitu kuat sehingga tulang bahu saya terasa sakit. "Dengar sini, Brian. Jika kegagalan Patriot dalam pertempuran sebenar direkodkan, kita akan tamat. Bukan sahaja di sini, tetapi kontrak di seluruh Eropa dan Asia akan terjejas. Kunci sistem dan padamkan data." Bagi Douglas, 50.000 orang awam hanyalah satu angka. Angka yang lebih ringan daripada nilai yang tertulis di dalam kontrak. Itulah Douglas Hart. James menutup penutup lut sinar pada konsol. Perkataan Stan DBY mode muncul di skrin. Ia sama seperti mengisytiharkan penyerahan pertahanan. Tetapi ia tidak berakhir di situ. Douglas membuat panggilan ke Washington. 5 menit kemudian, seluruh sistem Patriot dikunci dari jauh. Perkataan ACCSS Denied muncul di semua konsol. Senjata yang dibeli oleh Malaysia dengan harga berbilion-bilion ringgit telah dikunci oleh Amerika dari Washington dengan satu butang.
Hishamuddin menumbuk konsol. Sekali, dua kali, tiga kali. Darah mengalir di permukaan logam. Tetapi skrin tidak berubah. Akeses denied, satu baris ayat itu seolah-olah mengejek kerjayanya selama 15 tahun. Siling bunker bergegar. Barisan hadapan drone telah mula menembusi pertahanan. Mereka masuk begitu sahaja tanpa dikesan atau dipintas. CCTV menunjukkan sebuah menara pencawang elektrik di pinggir bandar meletup, berlaku gangguan bekalan elektrik besar-besaran, lampu bunker terpadam, dan penjana kecemasan diaktifkan. Hanya lampu kecemasan merah yang menyala. Hishamuddin mencapai radio. Dengan suara cemas, dia menghubungi seseorang. Ia dalam bahasa Melayu, tetapi saya dapat menangkap satu perkataan, Amin. Saya kemudian mendapat tahu bahwa Amin adalah orang bawahannya. Seorang juru teknik radar berpangkat rendah di sebuah pos pertahanan udara berhampiran kemudahan perubatan awam. Dan di kemudahan perubatan itu, terdapat adik perempuan Amin Yasmin. Seorang kanak-kanak berusia 14 tahun yang bergantung pada mesin sokongan hayat kerana penyakit jantung kongenital. Apabila bekalan elektrik terputus, bateri kecemasan akan berfungsi, tetapi ia hanya bertahan selama 4 jam. 4 jam. Itulah masa yang tinggal untuk Yasmin. Douglas berdiri berhampiran pintu keluar bunker. Dia memegang kunci kendaraan berperisai di tangannya. Kedengaran bunyi pasukan teknikal Amerika memusnahkan cakera keras di dalam bilik pelayan. Bunyi geseran logam yang nyaring. Douglas mengangguk kepada 3 orang bawahannya dan mereka mula mengemas peralatan mereka. Persiapan untuk berundur hampir selesai. Hishamuddin menghalang laluan Douglas. Awak tak boleh buat begini. Kita adalah sekutu. Douglas memandang rendah ke arah Hishamuddin. Pandangan dari ketinggian 190 cm. General, perikatan adalah satu kontrak. Apabila syarat kontrak tidak dipenuhi, tiada kewajiban untuk melaksanakannya. Asas perniagaan. Douglas menolak bahu Hishamuddin dan berjalan ke pintu keluar. CCTV menunjukkan 4 kendaraan berperisai Amerika meninggalkan pangkalan. Formasi mereka teratur. Jelas sekali, mereka telah berlatih untuk berundur berkali-kali. Saya sepatutnya mengikut Douglas. Itulah manualnya, tetapi kaki saya tidak bergerak. Perkataan akses denied pada skrin konsol terpahat di mata saya. Laporan yang saya tulis 14 tahun lalu. Masalah hingar haba tropika. Apabila Douglas menyuruh saya menyimpannya, saya akur. Jika laporan itu didedahkan, Patriot mungkin akan diubah suai untuk persekitaran tropika. Situasi ini mungkin tidak akan berlaku. Saya berdiri di atas kertas-kertas file yang bertaburan di lantai bunker. Perkataan manual pengunduran kecemasan Pentagon renyuk di bawah but tentera saya. Mengikut manual itu, saya sepatutnya berada di dalam kendaraan berperisai sekarang. Tetapi saya tidak dapat bergerak. Saya terdengar suara Amin dari radio. Walaupun dalam bahasa Melayu, saya dapat memahami perkataan adik dan nafas. Nafas seorang kanak-kanak berusia 14 tahun semakin lemah. Ketika itu, Hishamuddin mengeluarkan sesuatu dari poket uniformnya. Kad perniagaan yang renyuk, kad yang berlipat di bucu dan kotor. Perkataan dalam bahasa Melayu dan Inggris tertulis bersebelahan. Perisai teknologi Malaysia. Dengan tangan yang menggeletar, Hishamuddin menekan nombor itu. Nada dering berbunyi, 1, 2, 3. Siling bunker bergegar sekali lagi. Selepas deringan keempat, panggilan itu dijawab. Hishamuddin berkata dalam bahasa Inggris yang kurang fasih, "Ini Kuala Lumpur, kami perlukan bantuan, kami perlukan perisai, tolong." Saya memerhatikan adegan itu dari sudut bunker. Di medan perang yang ditinggalkan oleh Amerika, seorang pegawai sekutu sedang menelepon Malaysia. Di hadapan saya, seorang perunding pertahanan Amerika. Perasaan yang lebih berat daripada rasa malu menekan dada saya. Perasaan yang tidak dapat saya namakan. Laporan yang saya tanam dalam laci 14 tahun lalu, senjata yang saya jual selama 25 tahun, bayangan bos saya yang baru sahaja melarikan diri semuanya bercampur baur dan menyesakkan kerongkong saya. Hishamuddin menamatkan panggilan. Dia menoleh ke arah saya. Cahaya kecemasan merah terpantul di matanya. Mata yang mengandungi harapan dan putus asa pada masa yang sama. Adakah mereka akan datang? Tanya Hishamuddin. Mereka kata akan sahkan. Mereka suruh tunggu. Saya mengangguk.
Tetapi dalam hati, saya tidak yakin. Saya pikir mustahil untuk Malaysia datang. Dalam medan perang yang dilanda ribut tropika dan drone berterbangan, apa yang boleh dibawa oleh Malaysia? Mustahil peluru berpandu buatan Malaysia boleh melakukan apa yang Patriot gagal lakukan. Tetapi 20 jam kemudian, saya sadar saya silap besar. Menara kawalan di Pangkalan Udara Tentera menerima panggilan. Sebuah pesawat pengangkut yang tidak dikenali meminta kebenaran untuk pendaratan kecemasan. Kewarganegaraannya, Malaysia. Sebaik sahaja pesawat pengangkut itu menyentuh landasan, kepulan uap air terhasil dari tayarnya. Ia lebih seperti hentaman daripada pendaratan. Ribut tropika menutupi separuh landasan, dan penglihatan hampir mustahil, namun juru terbang itu berjaya mendaratkan pesawat. Ia adalah satu tindakan gila. Pesawat pengangkut Amerika pun akan membatalkan pendaratan dalam keadaan cuaca seperti ini. Pintu kargo belakang terbuka. Saya melekapkan muka saya pada skrin CCTV di bunker. Saya menjangkakan pasukan khas bersenjata lengkap akan keluar. Sekurang-kurangnya 30 anggota tentara dengan kelengkapan penuh untuk menentang 350 drone. Sekurang-kurangnya seramai itu diperlukan. Yang keluar dari ruang kargo hanyalah 6 orang. Hanya 6 orang. Mereka tidak memakai uniform tentara. Mereka memakai pakaian kerja yang renyuk. Lelaki di hadapan kelihatan berusia lewat 50-an, memakai jaket biru gelap dengan logo syarikat yang separuh terkupas. Wajahnya dengan tulang pipi yang menonjol, dan rambutnya dipenuhi kelembapan, terdapat kesan gris di bawah kukunya. Tangan seorang jurutera, di belakangnya, seorang wanita muda berkacamata tebal berdiri, dia rendah. 2 beg komputer riba terkeluar dari beg galasnya. Rambutnya ditiup angin menutupi mukanya, dan dia dengan selamba mengikatnya dengan getah rambut sambil turun dari landasan. Di belakangnya, seorang lelaki pertengahan umur berbadan sasa, seorang yang kelihatan seperti penterjemah berbadan kurus, dan seorang lelaki muda yang membawa 2 bekas peralatan di kedua-dua belah tangan mengikut. Orang terakhir tergelincir di tangga pesawat. Dia bergelut untuk tidak melepaskan bekas peralatan dan akhirnya melutut di atas asfalt basah, seluarnya basah. Lelaki pertengahan umur yang berbadan sasa membantunya berdiri. Itulah saja yang dihantar oleh Malaysia. Saya ternganga di hadapan skrin CCTV. Sejujurnya, saya mahu ketawa. Atau saya tidak tahu sama ada mahu ketawa atau menangis. Apa yang pasukan Amerika seramai 35 orang dengan 4 kenderaan berperisai gagal lakukan, kini akan dicoba oleh 6 orang berpakaian kerja. Douglas masih belum beredar dari pintu masuk bunker. Kenderaan berperisai terakhir sedang menunggu di luar pangkalan, menunggu ribut reda. Apabila Douglas melihat pasukan Malaysia mendarat di landasan, dia ketawa sambil bersilang tangan, senyuman yang menampakkan giginya. Apa yang mereka nak buat dengan jumlah orang macam tu? Datang untuk bunuh diri. Ia dalam bahasa Inggris, tetapi semua orang di dalam bunker mendengarnya. Douglas sengaja mengatakannya dengan kuat. Hishamuddin menyambut pasukan Malaysia di pintu masuk bunker. Lelaki di hadapan melangkah ke arahnya. Penterjemah berdiri di sebelahnya. Lelaki itu membuka mulut, suaranya garau dan ringkas. Penterjemah menerjemahkannya, Ketua Projek Perisai, Encik Ismail. Tunjukkan kami lokasi pelancar. Tiada salam, tiada jabat tangan, tiada permintaan untuk taklimat. Perkataan pertama yang diucapkannya ialah lokasi pelancar. Hishamuddin memandang saya dengan riak keliru. Pasti saya mempunyai ekspresi yang sama. Selama 25 tahun bekerja dalam industri pertahanan Amerika, saya tidak pernah bertemu sesiapa yang mau memulakan kerja sebaik sahaja tiba di lokasi tanpa taklimat terlebih dahulu. Di Pentagon, taklimat sekurang-kurangnya 6 jam adalah wajib sebelum memulakan sebarang operasi. Memahami situasi, menganalisis risiko, mengesahkan rantaian tanggung jawab. Dengan cara itu, jika masalah timbul kemudian, Anda boleh menyalahkan manual. Lelaki bernama Ismail itu nampaknya tidak peduli tentang manual. Hishamuddin menugaskan beberapa askar tempatan. Salah seorang daripadanya ialah Amin. Juru teknik peringkat rendah yang baru dipanggil dari pos pertahanan udara berhampiran kemudahan perubatan. Seorang pemuda berusia 23 tahun yang sering dipandang rendah dan hanya disuruh membuat kopi oleh juru teknik Amerika.
Ismail mengeluarkan sepana dari poket jaketnya. Gerakannya begitu semula jadi seolah-olah dia telah memegangnya sejak dari lapangan terbang. Wanita muda berkacamata tebal itu mengeluarkan komputer ribanya dan duduk mencangkung di sebelah konsol bunker. Namanya Dr. Aisyah Chen. Saya kemudian mendapat tahu dia berusia 31 tahun. Lulusan PhD Sains Komputer dari Universiti Malaya dan pemaju utama algoritma pertempuran perisai. Aisyah menyambungkan komputer riba lamanya ke port pelayan radar perisai. Dia mula menaip dan kelajuannya tidak dapat dipercayai. Satu-satunya bunyi yang hidup di dalam bunker itu ialah bunyi papan kekuncinya. Douglas memerhatikan adegan itu dari pintu keluar. Dia ketawa sinis dan berkata, "Nak bina sistem pertahanan udara dengan satu komputer riba. Ini medan perang, bukan makmal university." Ismail tidak memandang Douglas pun. Dia sudah pun keluar dari bunker, menuju ke arah pelancar. Ribut tropika sedang melanda, dan suhu melebihi 34 derajat Celcius. Dia tidak memakai topeng pelindung pun. Saya memandang kedua-dua lelaki itu silih berganti. Douglas, yang memakai suit, berdiri di bawah pendingin hawa sambil mengejek, dan Ismail, yang memakai pakaian kerja, berlari ke dalam ribut. Sukar untuk percaya mereka berada di ruang yang sama. Selepas 45 saat Aisyah menaip, sesuatu muncul di skrinnya. Jadwal yang padat dengan nombor dan koordinat. Amin berdiri di sebelahnya, memerhatikan skrin. Mata Amin membulat. Ini, ini adalah jejak drone yang terlepas oleh sistem Amerika, kata Amin kepada Hishamuddin. Suaranya bergetar. Dengan satu komputer riba, Aisyah telah memaparkan lebih 80 jejak drone mikro yang gagal dikesan oleh Patriot Amerika selama 3 hari. 80. Sistem Amerika hanya mengesan kira-kira 30. Dan ini hampir 3 kali ganda jumlahnya. Bagaimana ia mungkin? Radar perisai direka untuk menyimpan data log walaupun dalam mod pasif. Amerika mungkin berpikir bahwa apabila sistem mereka dimatikan, data akan hilang bersama-samanya, tetapi falsafah reka bentuk perisai adalah berbeza. Aisyah telah menarik log tersembunyi itu secara terus dengan komputer ribanya. 80 garisan jejak terpapar di skrin. Laluan pencerobohan drone Lanun itu terdedah sepenuhnya. Dari mana mereka datang, pada ketinggian berapa mereka masuk, dan corak gerakan mengelak mereka semuanya kelihatan. Maklumat ini tidak tersedia, walaupun ketika Patriot masih berfungsi. Sistem Amerika tidak mengumpul data di luar zon VIP sama sekali, dengan alasan ia di luar skop kontrak, tetapi sebuah komputer riba lama telah mendedahkan keseluruhan titik buta itu. Saya memerhatikan skrin dari belakang konsol. Selama 25 tahun, saya hanya berurusan dengan sistem pertahanan Amerika. Saya percaya tanpa ragu bahwa keupayaan analisis radar Patriot adalah yang terbaik di dunia. Tetapi kini, sebuah komputer riba telah mengatasinya. Jantung saya terasa seperti terlepas satu degupan. Saya tidak mahu mengakuinya. Tetapi 80 garisan jejak di skrin tidak berbohong. Douglas melihat skrin itu dari pintu keluar. Langkahnya terhenti. Dia mengeluarkan tabletnya, menyemak sesuatu, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tetapi dia tidak ketawa sinis seperti tadi. Dia menutup mulutnya rapat-rapat dan berpaling ke arah kendaraan berperisai. Langkahnya menjadi lebih pantas. Ketika itu, Aisyah berhenti dan merenung skrin. Dia menanggalkan cermin matanya dan menggosok matanya. Ada masalah. Tidak sampai sejam selepas radar perisai diaktifkan sepenuhnya, skrin menjadi putih, penggerak palsu, lebih daripada 400 daripadanya. Radar, yang tersilap menganggap haba tropika sebagai musuh, mengeluarkan amaran tanpa henti. Sinaran haba yang dipancarkan oleh permukaan laut yang panas, pada waktu malam benar-benar mengganggu sensor radar. Patriot juga gagal, kerana hingar ini. Amerika telah berada di rantau ini selama lebih 25 tahun, tetapi gagal menyelesaikan masalah ini. Sejujurnya, saya berpikir dalam hati, kandah kata, memang takkan berjaya. Mustahil sistem Malaysia yang baru tiba dapat menyelesaikan masalah 25 tahun. Aisyah berhenti menaip buat kali pertama selepas 30 menit. Algoritma asas yang dibawanya dari Malaysia telah disesuaikan dengan iklim sederhana.
Perubahan haba yang melampau di kawasan tropika adalah pemboleh ubah yang tidak dijangka dalam fasa reka bentuk. 400 titik merah berkelip pada skrin komputer riba, tetapi tiada siapa yang tahu berapa banyak daripadanya adalah ancaman sebenar. Ketika itu, Amin mendekati Aisyah. Dia memegang buku nota lama di tangannya. Ia dipenuhi dengan nombor dan graf yang ditulis dengan pensel. Melalui penterjemah, Amin berkata, "Selama 2 tahun, saya telah merekodkan corak hingar radar pada waktu malam. Hubungan antara perubahan haba mengikut masa dan isyarat palsu." Aisyah mengambil buku nota itu. Tangannya yang membelek helaian demi helaian menjadi perlahan. Walaupun tanpa penterjemah, dia pasti dapat membaca nombor-nombor itu. Selepas membelek halaman terakhir, Aisyah mengangkat kepalanya dan memandang Amin, awak seorang genius. Penterjemah menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Mata Amin menjadi merah. Selama 2 tahun bekerja di bunker ini, dia tidak pernah mendengar pujian seperti itu. Juru teknik Amerika hanya menganggapnya sebagai budak suruhan pembawa kopi. Aisyah mula memasukkan data tulisan tangan Amin ke dalam algoritma pertempuran perisai, bukan alat pengukur canggih, tetapi nombor yang ditulis dengan pensel yang mengisi titik buta sistem bernilai berbilion-bilion ringgit. Catatan Amin bahwa corak hingar berubah secara drastik apabila suhu permukaan laut turun dengan cepat antara jam 2 pagi dan 4 pagi adalah kuncinya. Amerika telah menyerah pada tempoh masa ini. Hingar terlalu truk sehingga mereka menghentikan pengawasan sama sekali. Tetapi Amin tidak berputus asa dan telah memerhatikan corak itu setiap malam. Semasa kode itu diubah suai, bau aneh datang dari satu sudut bunker. Ia adalah nasi kandar yang dibawa oleh askar tempatan. Talam besar berisi nasi dan pelbagai lauk diletakkan di atas lantai. Tiada siapa yang sempat makan sejak pasukan Malaysia tiba. Ismail, yang kembali dari luar, duduk di hadapan talam. Dia mula makan dengan tangannya. Tiadaan teraga-aga, askar tempatan yang duduk di sebelahnya membulatkan matanya. Di Malaysia, berkongsi makanan dengan tangan adalah sesuatu yang biasanya dilakukan dalam kalangan keluarga atau rakan rapat. Ismail mungkin tidak tahu maksudnya. Dia mungkin hanya duduk kerana lapar. Tetapi saya melihat ekspresi wajah askar tempatan berubah secara halus. Dinding di antara mereka mula runtuh. Juru teknik Amerika tidak pernah menyentuh makanan tempatan. Mereka sentiasa makan MRE meal, ready to eat. Mereka, walaupun berada di ruang yang sama, mereka hidup dalam dunia yang berbeza. Aisyah menekan enter. Screen berubah. 400 titik hingar hilang dan 4 titik yang jelas kekal. 4 drone stealth Lanun mendekati dari jarak 15 km. Algoritma yang disuntik dengan data tulisan tangan Amin telah menapis isyarat palsu dari haba tropika. Ia telah memilih 4 yang sebenar dari antara 400 yang palsu. Bunker menjadi senyap. Radar yang tadinya mati kini bernafas semula. Saya mengepalkan tangan di belakang konsol. Tapak tangan saya berpeluh. Saya tidak mahu mengakuinya. Tetapi jantung saya bertindak balas terlebih dahulu. Jantung seorang lelaki yang selama 25 tahun percaya sistem Amerika adalah yang terbaik, kini berdegup kencang di hadapan sebuah komputer riba dari Malaysia. 2 jam selepas radar kembali hidup, penggera berbunyi dari arah pelancar. Lelaki pertengahan umur berbadan sasa itu berlari masuk. Namanya Encik Zulkifli, seorang jurutera mekanikal. Dia melaporkan bahwa kelembapan dan garam telah menyebabkan kakisan pada paksi putaran radar. Habuk garam halus dari laut telah merosakkan mekanisme jitu itu. Jika paksi putaran berhenti, radar akan mati. Jika radar mati, tidak kira betapa baiknya algoritma itu diubah suai, ia tidak akan berguna. Lampu amaran terlampau panas menyala merah. Zulkifli mencari topeng pelindung. Tiada. Mereka tergesa-gesa berlepas, sehingga tidak sempat membawa topeng pelindung. Dia teragak-agak selama sesaat, kemudian mengangguk sekali dan membuka pintu bunker. Di luar seperti neraka. Angin kencang dan hujan terasa seperti mengoyakkan kulit, dan suhu, walaupun pada waktu malam, menghampiri 32 darjah. Saya melihat melalui CCTV. Zulkifli memanjat ke atas paksi putaran radar dan mula membersihkan kakisan dengan tangan kosong. Hujan dan angin menerpa mata dan hidungnya, tetapi dia tidak berhenti. Selepas membersihkan kakisan, masalah belum selesai.
Suhu pangkalan pelancar terlalu tinggi. Cecair penyejuk tidak mencukupi. Zulkifli kembali ke bunker dan mengeluarkan botol air dari beg galasnya. Botol 1 liter. Di medan perang, sebotol air adalah nyawa. Zulkifli menuangkan air itu ke dalam salur penyejuk penjana. Tidak setitik pun yang tinggal. Saya berdiri dari kerusi saya. Saya tidak ingat sama ada saya berdiri sendiri atau tidak. Saya telah menghabiskan 25 tahun dalam industri pertahanan Amerika. Saya telah melihat beribu-ribu juru teknik. Tetapi saya tidak pernah melihat sesiapa menuangkan air minuman mereka sendiri ke dalam mesin. Tiada perkara seperti itu dalam manual Amerika. Ia menyatakan bahwa jika bekalan air terputus, kerja mesti dihentikan dan berundur. Suara Amin kedengaran dari radio. Walaupun dalam bahasa Melayu, saya terdengar perkataan adik sekali lagi. Baki baterai kecemasan di kemudahan perubatan telah turun kepada 31%. Mesin sokongan Hayat Yasmin menggunakan kuasa baterai. Baterai 4 jam itu hampir habis. Suara Amin serak. Tetapi pemuda itu tidak melepaskan buku notanya. Dia duduk di hadapan konsol radar, terus membacakan data yang diminta oleh Aisyah. Walaupun adiknya sedang nazak, dia tetap berada di posnya. Hishamuddin mendekati Amin. Dia meletakkan tangannya di bahu Amin. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Melayu. Amin menggelengkan kepalanya. Maksudnya dia akan tinggal. Melihat adegan itu, kerongkong saya terasa tersekat. Selama 14 tahun di Pentagon, saya menulis laporan dan membuat slide. Di pejabat berhawa dingin, saya mengira kadar pintasan peluru berpandu dalam peratusan. Saya tidak pernah terfikir bahwa di sebalik peratusan itu ada manusia, bahwa jantung seorang kanak-kanak berusia 14 tahun sedang berdegup. Apa yang akan Douglas katakan? Mungkin dia akan berkata, "Jangan sentimental, Brian. Ini data. Orang awam di luar skop pertahanan bukanlah sebahagian daripada kontrak." Penggera berbunyi lagi dari luar. Suhu pipe penyejuk pusat pelancar telah melepasi 105 darjah. Semua cecair penyejuk telah tersejat. Zulkifli mahu keluar lagi. Ismail menghalangnya. Mereka bercakap sesuatu. Ringkas sahaja. Ismail mengambil sepasang sarung tangan kalis api dan memberikannya kepada Zulkifli. Kemudian, dengan tangan kosong, dia membuka pintu bunker. Kedua-dua mereka berlari keluar serentak. Ia direkam oleh CCTV. Injap penyejuk pelancar tersekat kerana kakisan. Zulkifli cuba memutarkannya dengan sarung tangan kalis api. Ia tidak bergerak. Ismail memegang pipe itu dengan tangan kosong. Logam bersuhu 105 darjah. CCTV tidak merekam bunyi, tetapi saya melihat mulut Ismail terbuka. Dia menelan jeritannya. Dengan keadaan itu, dia meletakkan seluruh berat badannya pada Injap. Zulkifli turut memegangnya. Mereka berdua menarik serentak. Injap itu berputar separuh, satu pusingan lagi. Cecair penyejuk yang terlalu panas menyembur keluar, menghasilkan uap putih. Ismail terduduk di atas tanah basah. Dia memegang tangan kirinya ke dadanya, melecur. Di dalam bunker, bukan saya seorang sahaja yang menyaksikan adegan itu. Hishamuddin berdiri di hadapan CCTV. 3 orang bawahan Hishamuddin sedang berjalan ke arah pintu keluar bunker. Mereka adalah askar yang mahu melarikan diri selepas tentara Amerika beredar. Hishamuddin berpaling. Dia menarik tali vest 3 askar itu dan menjerit, "Tuhan sedang memerhati. Orang luar berkorban untuk kita, dan kamu mahu lari?" Jeritan Hishamuddin bergema di dinding bunker. Seorang askar berhenti, 2 orang berhenti. Ketiga-tiga mereka berhenti. Hishamuddin menjerit, "Semua orang, ambil air batu dan lari ke pelancar." Terdapat ais di dalam mesin ais di Dewan Makan Pangkalan. Mereka mencedok ais yang mula cair ke dalam bekas air dan menghantarnya secara berganti-ganti ke pelancar. 3 orang yang coba melarikan diri itu, kini berlari membawa bekas air. Ketika itu, kedengaran bunyi tapak kaki di tangga bunker, bunyi kasut kulit yang mahal. Timbalan Menteri Pertahanan, Dato Majid, muncul. Dia memakai vest kalis peluru. Dato Majid berdiri di hadapan Hishamuddin dan berkata, "Kereta saya ada cecair penyejuk. Gunakan semua kereta di tempat letak kereta." Di tempat letak kereta, terdapat Bentley milik Timbalan Menteri, Mercedes milik ketua-ketua staf, dan SUV milik pasukan keselamatan.
Kendaraan yang berharga ratusan ribu ringgit setiap satu. Jika cecair penyejuk radiator dikeluarkan, enjin akan rosak. Keluarkan semuanya, perintah timbalan menteri. Askar-askar berlari ke tempat letak kereta dengan sepana. 1, 2, 5, 10. Mereka mengeluarkan cecair penyejuk dari setiap kendaraan di pangkalan. Zulkifli duduk termangu-mangu melihat seorang askar menuangkan air ke tangan Ismail yang melecur. Mereka mungkin tidak faham bahasa masing-masing, tetapi kesejukan air batu tidak memerlukan penterjemah. Aisyah sedang menaip seperti orang gila di dalam bunker. Aliran dan suhu sistem penyejukan yang ditampal dengan cecair penyejuk kereta tidak sepadan dengan spesifikasi standar. Cecair penyejuk kereta bukan untuk pelancar peluru berpandu. Perbezaan itu perlu diperbetulkan melalui perisian. Bateri komputer ribanya telah turun kepada 29%. Suhu mula turun. 98 dera, 91 dera, 84 dera. Lampu amaran bertukar dari merah ke oranye. 77 dera, 73 dera. Oranye bertukar menjadi kuning. Desahan lega kedengaran di kalangan mereka yang menahan nafas melihat skrin. Lampu amaran padam. Apabila radar stabil dan penyejukan pelancar selesai, telepon satelit berdering. Panggilan dari Malaysia. Ia adalah pengarah dari agensi kerajaan yang berkaitan. Bunker itu begitu senyap sehingga suara dari pembesar suara telepon satelit bergema di dinding. Semua orang mendengarnya. Ia dalam bahasa Melayu, tetapi penterjemah menerjemahkannya secara serentak seperti berbisik. Encik, Ismail, keadaan di sana sudah teruk. Bekalan elektrik terputus, peralatan terlampau panas. Jika perisai gagal dalam pertempuran sebenar, keseluruhan ekspor pertahanan K-Defense akan terjejas. Keluar dengan kendaraan kedutaan sekarang. Ini adalah perintah. Logiknya ialah jika perisai gagal di medan ini, seluruh industri pertahanan Malaysia akan terjejas. Maksudnya, keluar untuk meminimumkan kegagalan. Saya mendengar perbualan itu. Struktur logiknya sama dengan manual pengunduran Amerika. Jika angka tidak sepadan, potong kerugian. Sama ada Amerika atau Malaysia, bahasa birokrat adalah universal. Ismail memegang telepon satelit di telinganya. Dia tidak menjawab. Balutan pada tangan kirinya yang melecur telah bertukar merah. Suara pengarah itu bersambung 1 jam. Dalam masa 1 jam, kendaraan berperisai kedutaan akan tiba. Semua orang naik. Ismail memegang telepon satelit dengan tangannya yang melecur. Ekspresinya tidak dapat dibaca, bukan marah atau sedih, tetapi wajah seseorang yang telah membuat keputusan. Melalui penterjemah, Ismail berkata satu ayat, "Kita boleh tinggalkan mesin, tapi bukan manusia." Hanya beberapa perkataan. Tetapi suasana di dalam bunker berubah. Ismail membuka penutup belakang telepon satelit. Dia mengeluarkan bateri dan meletakkannya di atas lantai. Dia memijaknya dengan but tenteranya. 2 kali. Bekas bateri itu retak, mendedahkan papan litar. Sekali lagi, bateri itu hancur sepenuhnya. Dia telah memusnahkan cara untuk menerima arahan. Semua mata di dalam bunker tertumpu pada hujung but Ismail. Serpihan bateri yang hancur bertaburan di lantai. Ismail berjalan ke pintu masuk bunker dan memutar tuil kunci. Dengan bunyi klik yang kuat, ia dikunci secara paksa dari dalam. Ia tidak boleh dibuka dari luar. Ismail berpaling dan memandang seluruh pasukan Malaysia. Dia berkata satu ayat, "Senjata yang kita cipta, kita yang buktikan." Saya berada di sudut bunker. Seorang rakyat Amerika. Amerika baru sahaja melarikan diri, dan kini Malaysia mengunci pintu dan tinggal. Di medan perang yang sama, saya menyaksikan pilihan kedua-dua negara yang begitu berbeza. Ketika itu, suara Douglas bergema di dalam bunker. Dia masih belum dapat beredar. Kendaraan berperisai terakhir tidak dapat mendekat karena ribut. Apabila pintu bunker dikunci, Douglas juga terperangkap. Douglas berlari ke arah pintu. Dia menarik tuil kunci, tetapi ia tidak bergerak. Dia berpaling ke arah Ismail dan menjerit, "Awak gila? Buka pintu. Kita semua akan mati di sini." Ismail tidak menjawab. Dia sudah pun duduk mencangkung di sebelah Aisyah, melihat skrin komputer riba. Seolah-olah Douglas tidak wujud dalam pandangannya. Douglas datang kepada saya. Dia memegang bahu saya. Sekuat tadi, "Brian, suruh orang gila tu buka pintu."
Awak tak boleh cakap Melayu, kan? Suruh penterjemah cakap. Saya memandang tangan Douglas. Selama 25 tahun, saya hidup mengikut arahannya. Jika dia suruh simpan laporan, saya simpan. Jika dia suruh kunci sistem, saya kunci. Tetapi pada saat itu, saya terdengar bunyi nafas Yasmin dari radio Amin. Nafas yang lemah dan tidak teratur. Saya menepis tangan Douglas. Ia adalah penolakan pertama saya terhadap Douglas. Dalam 25 tahun, wajah Douglas berubah. Saya tidak pernah melihat ekspresi itu. Ia bukan kemarahan. Ia adalah ketakutan. Ketakutan terhadap situasi di mana kata-katanya tidak lagi berkesan. Gergasi setinggi 190 cm itu berundur ke sudut bunker. Dia bersandar pada dinding dan terduduk. Habuk konkrit melekat pada seluar sutnya. Buat pertama kalinya, Douglas kelihatan kecil. Sejurus selepas itu, seluruh bunker menjadi gelap. Lampu kecemasan juga terpadam. Kegelapan total. 5 saat, 7 saat, 10 saat, tiada apa yang kelihatan. Kedengaran jeritan seseorang dan bunyi peralatan jatuh ke lantai. Ia adalah serangan peperangan elektronik dari musuh. Gelombang gangguan yang kuat telah melumpuhkan keseluruhan sistem kuasa bunker. Penjana kecemasan juga gagal berfungsi. 10 saat kemudian, bateri sandaran diaktifkan dan lampu kecemasan menyala semula, tetapi kuasa utama telah mati sepenuhnya. Sistem perisai juga beralih ke mod penjimatan kuasa secara paksa. Radar telah berhenti. Aisyah menterbalikan komputer ribanya. Dia beralih ke bateri dalaman. Skrin menyala, tetapi sambungan radar terputus. Baki bateri, 23%. Aisyah menanggalkan cermin matanya dan menutup matanya. Mungkin selama 3 saat. Dia membuka matanya semula dan mula menaip. Dia mencipta laluan pintas untuk membangunkan pelayan tanpa kuasa utama secara spontan, kaedah yang tiada dalam pelan reka bentuk. Apabila bateri menunjukkan 19%, kursor hijau berkelip pada skrin. Pelayan perisai telah keluar dari mod penjimatan kuasa. Lampu pada konsol radar menyala. Tetapi ekspresi Aisyah tidak ceria. Penyejuk pusat pelancar telah berhenti. Suhu sistem sekali lagi melepasi 108 darjah. Walaupun radar hidup, jika ia tidak dapat menembak peluru berpandu, ia tidak berguna. Amin mencapai radio. Dia menyampaikan situasi itu kepada askar tempatan di kawasan pelancar. Zulkifli sudah berada di luar. Askar-askar yang membawa air batu tadi sedang menyambungkan baki cecair penyejuk ke pipe. Ketika itu, skrin radar mengesan sesuatu terlebih dahulu. Beberapa sumber haba pelancaran dikesan serentak dari laut di timur. Amin membaca nomornya, 350. Udara di dalam bunker membeku. Musuh telah melancarkan drone dan peluru berpandu dalam skala terbesar serentak. 310 drone berani mati, dan 40 peluru berpandu balistik terbang dalam formasi merentasi Selat Melaka. Komunikasi kecemasan dari kemudahan perubatan kedengaran dari radio Amin. Baki bateri mesin sokongan Hayat Yasmin telah turun kepada 9%, kurang dari 1 jam lagi. Tangan Amin menggeletar, tetapi dia tidak melepaskan buku notanya. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari skrin radar. Suhu mula turun. Cecair penyejuk yang dibawa oleh askar-askar telah berfungsi. 87 degra, 82 degra, 76 degra. Lampu amaran padam. 350 titik merah muncul di skrin radar. Dan di sebelah setiap titik itu, sempadan hijau muncul. Sasaran dikunci. Ismail berdiri di hadapan konsol pelancar. 350 sasaran mempunyai sempadan hijau, tetapi dia tidak meletakkan tangannya pada butang. Dia bertanya sesuatu kepada Aisyah. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ismail berkata lagi. Aisyah menggelengkan kepalanya lagi. Kali ketiga, Ismail menunjuk ke arah siling. Penterjemah berbisik kepada saya. Dia kata Naguna arus haba naik dari laut untuk lancarkan 35 peluru berpandu serentak. Apa? 35 peluru berpandu dilancarkan serentak. Tiada sistem pertahanan udara di dunia yang menggunakan taktik seperti itu. Jika trajektori peluru berpandu bertindih, ia boleh berlanggar di udara. Ia adalah satu tindakan gila. Tetapi apa yang ditunjuk oleh Ismail bukanlah siling, tetapi langit. Arus haba kuat yang terhasil antara permukaan laut dan atmosfera atas.
Pengiraannya ialah jika peluru berpandu menunggang arus itu semasa naik, jurang antara trajektori akan melebar. Dia coba mengubah pemboleh hubah haba tropika, yang menjadi masalah kepada Patriot selama 25 tahun, menjadi senjata. Kali keempat, Aisyah mengangguk. Dia mula memasukkan kod untuk menetapkan semula urutan pelancaran kepada 35 serentak. Bateri komputer ribanya menunjukkan 11%. Dia berlumba dengan massa dan bateri. Apabila Aisyah menekan enter buat kali terakhir, bateri tinggal 7%. Ismail berdiri di hadapan konsol. Dia menumbuk penutup keselamatan lutsinar. Akrilik itu retak, mendedahkan butang pelancaran merah. Semua mata di dalam bunker tertumpu pada tangan Ismail. Hishamuddin, Amin, Dato Majid, dan juga Douglas yang meringkuk di sudut bunker. Tembak semua. Suara Ismail bergema di dalam bunker. Dia menghentak butang itu dengan seluruh tapak tangannya. Seluruh bunker bergegar, bukan lantai, tetapi udara yang bergetar dahulu. Bunyi pelancaran menghentam jantung. Bukan satu. Ia adalah bunyi 35 peluru berpandu yang meluncur serentak. Letupan berterusan. Saya menghidupkan CCTV. Dari 12 pelancar, peluru berpandu meluncur serentak. Tiang-tiang api membelah langit malam tropika. 35 tiang api merebak seperti kipas. Menunggang arus haba naik dari laut, trajektori mereka melebar dan menutupi langit. Ia kelihatan seperti tangan gergasi yang mencingkam langit. Saya melihat skrin radar. Garisan pemintas hijau menjangkau ke arah 350 titik merah. 1. Titik merah meletup dan hilang. Tetingkap pintasan berjaya muncul. 5, 10, 20. Kelajuan titik merah bertukar menjadi hijau semakin pantas. Algoritma yang disuntik dengan data tulisan tangan Amin menapis hingar ribut tropika dengan sempurna. Ia mensasarkan haba engine drone musuh dengan tepat. Tiada satupun peluru berpandu yang tersasar. Bunker menahan nafas. Jumlah titik merah di skrin radar berkurangan dengan cepat. 350, 280, 210, 140, 1 menit berlalu. Titik merah jatuh di bawah 70. 2 menit berlalu. 30. Apabila 3 menit berlalu, lebih 340 daripada 350 titik merah telah bertukar menjadi hijau. Kadar pintasan 97%. Dalam masa 3 menit. Sorakan seperti jeritan meletus dari sudut bunker. Seorang askar tempatan menanggalkan topi keledarnya dan membalingnya ke udara. Hishamuddin melutut dan meletakkan dahinya di lantai. Satu doa. Saya melihat skrin radar. Di satu sudut skrin terdapat koordinat kemudahan perubatan. Kawasan yang sama yang ditinggalkan oleh Amerika karena di luar skop kontrak. Satu titik merah kekal di atas koordinat itu. Ia adalah peluru berpandu balistik terakhir yang jatuh ke arah kemudahan perubatan Yasmin. Garisan pemintas hijau menjangkau ke arah titik merah itu. Jaraknya kritikal. Garisan pemintas menyentuh titik merah. Tetingkap muncul. Pintasan berjaya. Serpihan sifar. Tiada apa yang jatuh di atas kemudahan perubatan Yasmin. Kawasan yang ditinggalkan oleh Amerika sebagai di luar skop kontrak, kepala seorang kanak-kanak berusia 14 tahun yang diklasifikasikan sebagai tidak bernilai oleh Amerika, telah dilindungi oleh Malaysia. Amin mencapai radio. Dia menghubungi kemudahan perubatan. Terdapat statik yang panjang. Suara seorang jururawat kedengaran. Bunyi letupan telah berhenti. Yasmin sedang tidur. Dia bernafas. Amin terduduk di lantai, masih memegang radio. Dia menangis tanpa suara. Buku notanya terbuka di dadanya. Buku nota lama itu telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh peralatan bernilai berbilion-bilion ringgit. Saya berpegang pada konsol untuk berdiri. Kaki saya lemah. Seorang lelaki yang selama 25 tahun percaya senjata Amerika adalah yang terbaik di dunia, sedang rebah di lantai bunker. CCTV di luar bunker menunjukkan langit. Sisa-sisa drone yang dipintas bertaburan sebagai bunga api di langit malam. Puluhan bebola api meletup serentak, menghiasi langit. Trajektori yang dilukis oleh peluru berpandu Malaysia menutupi seluruh langit. Douglas mengangkat kepalanya dari sudut bunker. Dia melihat skrin CCTV. Dia mengeluarkan tabletnya. Laporan status akhir sistem Patriot dipaparkan. Dengan huruf merah besar, pertahanan mustahil.
Sistem Douglas telah menilai medan perang ini sebagai mustahil untuk dipertahankan. Sesuatu yang mustahil secara data telah berlaku di hadapan matanya. Mulut Douglas terbuka. Orang-orang gila di luar manual. Ia dalam bahasa Inggris, tetapi tidak dapat dibezakan sama ada ia adalah kekaguman atau sindiran. Tangan Douglas menggeletar ketika dia meletakkan tablet di atas lututnya. Selepas pintasan selesai dan kekecohan di dalam bunker reda, terdapat pergerakan di satu sudut. Ia adalah pemerhati tentara dari sebuah negara jiran yang berpengaruh. Seorang individu yang hanya berdiri bersandar pada dinding dengan tangan bersilang sejak pertempuran bermula. Dia tidak berkata sepatah pun. Apabila tentara Amerika melarikan diri, apabila pasukan Malaysia tiba, apabila pelancar terlampau panas ekspresinya tidak berubah, pemerhati itu mengeluarkan radio satelit yang disulitkan. Tangannya pantas membuka penutup peralatan dan menetapkan frekuensi. Dia membuka mulut. Sambungkan saya kepada Perdana Menteri dengan segera. Suaranya rendah, tetapi jelas bergema di dalam bunker. Dia menambah satu ayat lagi. Proyek rangkaian pertahanan udara seterusnya, batalkan pertimbangan sistem Amerika. Letakkan perisai Malaysia sebagai calon utama untuk rundingan. Dia menyatakan kesimpulannya sebelum panggilan itu disambungkan. Pintasan selama 3 menit telah mengubah lanskap proyek pertahanan bernilai berbilion-bilion ringgit. Mendengar kata-kata itu, saya terasa seram sejuk. Negara itu adalah pelanggan terbesar industri pertahanan Amerika di rantau ini. Pembelian senjata tahunan sahaja mencecah berpuluh bilion. Apabila mereka berkata mereka akan mempertimbangkan semula sistem Amerika, ia bermakna satu perubahan tektonik dalam pasaran pertahanan Asia Tenggara telah bermula. Sebelum panggilan pemerhati itu berakhir, panggilan mula membanjiri bilik komunikasi bunker. Kementerian Pertahanan Singapura, Markas Tentera Nasional Indonesia, Angkatan Tentera Diraja Thailand, semuanya dengan soalan yang sama, perisai Malaysia. Bolehkah kami juga memilikinya? Dalam masa 12 jam, pertanyaan diterima dari 5 negara serentak, perkara yang belum pernah berlaku dalam sejarah pertahanan Asia Tenggara. Saya berdiri di belakang konsol, menyaksikan panggilan-panggilan itu masuk. 1, 2, 3. Setiap kali telepon berdering, saya mendengar bunyi sesuatu yang telah saya bina selama 25 tahun runtuh. Takhta pasaran pertahanan Asia Tenggara yang dimonopoli oleh Amerika selama 50 tahun sedang dirobohkan oleh 6 orang yang memakai pakaian kerja. Douglas berdiri dari sudut bunker. Terdapat habuk konkrit pada sutnya dan tali lehernya longgar. Gergasi setinggi 190 cm itu kelihatan lebih kecil. Dia mengeluarkan tabletnya dan menelepon ibu pejabat di Washington. Tangannya menggeletar, kandungan panggilan itu kedengaran di dalam bunker. Suara Douglas, serak buat kali pertama. Singapura membatalkan pertimbangan. Indonesia, Thailand juga bergerak ke arah Malaysia. Seluruh portfolio Asia Tenggara kita dalam bahaya. Keheningan yang panjang dari seberang talian. Kemudian, satu ayat pendek kedengaran. Apa yang berlaku Douglas? Douglas menjawab. Buat pertama kalinya, satu ayat yang jujur, Malaysia berjaya. Mereka melakukan apa yang kita anggap mustahil. Panggilan itu terputus. Douglas meletakkan tabletnya di atas lutut. Message ralat merah sistem Patriot masih terpapar di skrin. Douglas memandang skrin itu sekali, kemudian menterbalikan tablet itu. Skrin menghadap ke lantai. Mungkin dia tidak mahu melihat message ralat itu. Timbalan Menteri Pertahanan, Dato Majid, turun ke bunker. Seorang pembantu membawa sebuah beg bimbit. Timbalan Menteri berdiri di hadapan Ismail. Pembantu itu membuka beg bimbit. Di dalamnya terdapat borang pesanan kosong. Dokumen rasmi dengan kop Kementerian Pertahanan Malaysia. Di ruangan hitam, tertulis bateri tambahan perisai, dan ruangan jumlah dibiarkan kosong. Tulis apa sahaja jumlah yang Tuan mahu, kata Timbalan Menteri dengan tegas. Ia adalah orang yang sama sekali berbeza daripada suara yang merayu kepada Rumah Putih untuk patriot tambahan malam tadi. Ismail melihat borang pesanan itu. Dia melihatnya selama kira-kira 3 saat, kemudian melipat dokumen itu dan mengembalikannya kepada Timbalan Menteri. Penterjemah menerjemahkannya. Sebelum itu, bina pusat latihan untuk mengendalikan senjata ini sendiri terlebih dahulu.
Mata timbalan menteri membulat. Ia bukan penolakan kontrak bernilai berbilion-bilion ringgit. Ia adalah permintaan untuk menukar urutan. Maksudnya, melatih orang untuk mengendalikan senjata adalah lebih utama daripada menjual senjata itu sendiri. Amerika menjual senjata dan memegang kata laluan pelayan, access the need, dengan satu baris ayat itu, mereka melumpuhkan negara pembeli. Ismail menolak kaidah itu. Melihat adegan itu, saya teringat laporan yang saya tulis di Pentagon selama 14 tahun. Laporan strategi ekspor senjata. Terasnya sentiasa sama, kekalkan kebergantungan teknologi. Jika negara pembeli mencapai keupayaan operasi bebas, kadar pembelian semula akan menurun. Oleh itu, bahagian penting manual hanya disediakan dalam bahasa Inggris, dan hak kemas kini perisian dimonopoli oleh Amerika. Menjual senjata tetapi tidak menyerahkan kunci. Itulah model perniagaan industri pertahanan Amerika. Lelaki bernama Ismail ini mencadangkan untuk membina kunci itu bersama-sama. Timbalan menteri mengangguk. 30 menit kemudian, jenderal-jenderal tentera Malaysia dan pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan berkumpul di bilik taklimat di tingkat atas bunker. Timbalan menteri berdiri di podium. Mulai hari ini, standar sistem rangkaian pertahanan udara Angkatan Tentera Malaysia akan ditukar kepada standar Malaysia. Ia adalah pengisytiharan rasmi untuk menukar keseluruhan sistem pertahanan udara yang telah beroperasi dengan sistem Amerika selama lebih 25 tahun kepada standar Malaysia. Bisikan kedengaran di kalangan jeneral-jeneral, tetapi pandangan tajam timbalan menteri meredakan bunyi itu. Douglas mendengar pengisytiharan itu dari pintu belakang bilik taklimat. Cara dia bersandar pada bingkai pintu berbeza dari kali pertama saya melihatnya. Bahunya terkulai, tangannya berada di dalam poket sutnya, dan saya dapat melihat dia mengepalkan penumbuk. Mata kami bertemu. Douglas mengalihkan pandangannya. Selama 25 tahun, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya. Seorang lelaki yang sentiasa memandang rendah lawannya kini menoleh. Itulah image terakhir takhta 50 tahun, industri pertahanan Amerika, pagi menjelang. Langit yang sunyi selepas serangan terasa damai. Sisa-sisa api yang menutupi langit malam tadi bertaburan sebagai kepingan hitam di atas tanah. Apabila saya melangkah keluar dari bunker, udara subuh yang sejuk menyapa muka saya. Ismail sedang mengumpulkan askar-askar tempatan dan mengadakan latihan. Aisyah membuka komputer ribanya dan menerangkan baris demi baris, dan penterjemah menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Bagaimana kelembapan dan garam meresap? Bagaimana untuk menentukan sensor mengikut perubahan haba? Berapa hari selang penyelenggaraan sistem penyejukan? Mereka berkongsi semua yang mereka pelajari dengan mempertaruhkan nyawa mereka malam tadi. Amin duduk di barisan hadapan. Dia membuka buku nota baru. Saya kemudian mendapat tahu Aisyah telah mengoyakkan helaian dari buku notanya dan memberikannya kepadanya. Selepas latihan selesai, Hishamuddin mendekati saya. Enci Coleman, saya ada satu permintaan. Sila ikut saya ke satu tempat. Dia memandu. Ismail dan Amin juga turut serta. Destinasinya ialah kemudahan perubatan di pinggir bandar, tempat Yasmin berada. Apabila kami tiba, saya melihat koridor yang sempit, bau antiseptik. Ia adalah tempat di mana peluru berpandu hampir jatuh malam tadi, tetapi bangunan itu tidak retak sedikit pun. Serpihan sifar frasa yang muncul di skrin radar terasa nyata. Apabila pintu watt kecil dibuka, Yasmin sedang duduk di atas katil. Dia memakai topeng oksigen dan sedang melukis sesuatu. Tangannya yang memegang pensel warna bergerak di atas kertas. Amin berlari. Dia memeluk adiknya. Dia berbisik sesuatu dalam bahasa Melayu. Yasmin memeluk leher abangnya dan tersenyum. Senyuman di sebalik topeng oksigen itu kecil tetapi ceria. Yasmin menunjukkan kertas yang dilukisnya. Kanak-kanak itu melukis peluru berpandu. Beberapa tiang api yang membela langit malam dilukis. Di satu sudut terdapat bendera, jalur merah putih dan bulan bintang biru. Warnanya sedikit salah. Bulan sabitnya Herod dan kedudukan bintang tidak betul. Tetapi lukisan itu adalah jalur gemilang yang paling tepat di medan ini. Ismail mengambil lukisan itu. Dia melihatnya lama. Dengan jarinya yang kotor dengan gris, dia menyentuh bahagian bendera dengan berhati-hati. Apabila dia menoleh,
Wajah kasarnya basah dengan air mata. Ismail mengusap kepala Yasmin sekali. Yasmin tersenyum lagi. Saya berdiri di pintu wad. Saya tidak dapat masuk. Saya rasa saya tidak layak. Ia adalah kawasan yang ditinggalkan oleh Amerika sebagai di luar skop kontrak. Syarikat saya, bos saya, sistem yang saya jual selama 25 tahun, telah memutuskan untuk meninggalkan anak ini. Tetapi kini, anak ini hidup dan tersenyum karena Malaysia. Perisai yang dibina dengan komputer riba lama, cecair penyejuk kereta, dan injap yang diputar dengan tangan kosong telah menyelamatkan nyawa anak ini. Saya keluar dari wad dan berdiri di koridor. Saya bersandar pada dinding dan menutup mata saya. 25 tahun berlalu seperti imbasan. Hari-hari saya menulis laporan di Pentagon. Laporan yang saya masukkan ke dalam laci selepas Douglas menyuruh saya menyimpannya. Detik-detik saya berjabat tangan di istana diraja sambil menjual patriot. Semua itu kehilangan makna di hadapan wad kecil ini. Saya menjual senjata. Ismail melindungi manusia. Kami berada di medan perang yang sama, tetapi melakukan perkara yang sama sekali berbeza. Apabila kami kembali ke pangkalan, orang ramai telah berkumpul di kawasan lapang di sebelah landasan. Majelis pecah tanah. Dato Majid sendiri yang mengarahkannya. Di papan tanda Pusat Latihan Teknologi Pertahanan Udara Perisai, perkataan dalam bahasa Melayu dan Inggris tertulis bersebelahan. Timbalan Menteri memegang penyodok. Dia juga memberikan penyodok kepada Ismail. Kedua-dua mereka mencedok tanah serentak. Ia adalah permulaan, bukan menjual perisai, tetapi membina perisai bersama-sama. Selepas majelis pecah tanah, Amin berlari ke arah Hishamuddin. Dia memegang sebuah buku kecil, manual buatan sendiri dengan campuran bahasa Melayu dan Inggris. Aisyah telah membuatnya semalaman dan menyerahkannya. Amin berkata, saya telah dilantik sebagai jurulatih pertama pusat latihan ini. Mata Amin bersinar. Juru teknik peringkat rendah yang hanya membuat kopi untuk tentara Amerika kini menjadi jurulatih yang akan mewariskan perisai kepada generasi akan datang. Pada sebelah petang, Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan menandatangani memorandum persefahaman mengenai kerangka kerja kitaran hayat penuh industri pertahanan. Ia bukan sekadar pembelian senjata, tetapi perjanjian yang merangkumi penyelidikan bersama, pemindahan teknologi, dan pembangunan sumber manusia. Bukan menjual senjata dan pergi, tetapi janji untuk membina bersama dan melindungi bersama. Menjelang senja, sebuah pesawat pengangkut sedang menunggu di landasan. Panggilan kecemasan telah diterima dari negara jiran. Pasukan Ismail sedang mengemas barang mereka. Saya mengiringi mereka ke landasan. Hishamuddin dan Amin berada di sebelah saya. Saya juga pergi bersama. Sukar untuk saya jelaskan mengapa saya pergi. Saya rasa saya perlu pergi. Ismail berdiri di hadapan tangga pesawat pengangkut. Dia menoleh ke arah saya. Seorang rakyat Malaysia dan seorang rakyat Amerika bersemuka di landasan. Penterjemah berada di sebelah, tetapi tidak diperlukan. Saya menghulurkan tangan saya terlebih dahulu. Seorang perunding pertahanan Amerika meminta untuk berjabat tangan dengan seorang jurutera Malaysia. Ismail menyambut tangan saya. Tangan yang penuh dengan gris dan salap luka bakar. Ia bukan jabat tangan yang meremukan seperti Douglas. Ia hanya satu jabat tangan, ringkas dan erat. Ismail memberi tabik hormat. Tangan kasarnya melekat di sebelah dahinya. Hishamuddin juga memberi tabik hormat. Amin juga. Saya tidak dapat memberi tabik hormat, saya seorang awam Amerika. Sebaliknya, saya menundukkan kepala saya. Dalam-dalam, pesawat pengangkut itu mula bergerak di landasan. Debu dan uap air berterbangan. Pesawat itu berlepas. Saya melihat pesawat pengangkut itu naik ke langit. Langit yang sama yang dilukis oleh peluru berpandu perisai malam tadi. Saya berdiri di situ, sehingga pesawat itu menjadi satu titik. Saya terdengar bunyi nafas Amin di sebelah saya. Dia menangis. Saya juga menangis. Buat pertama kalinya dalam 25 tahun. Sebelum meninggalkan pangkalan, saya melihat kendaraan yang membawa barang-barang Douglas keluar dari pintu masuk pangkalan. Tiada seorang pun askar tempatan yang mengiringinya. Kendaraan yang dinaiki Douglas hilang dalam kepulan debu.
Image terakhir sebuah negara yang menjual senjata dan mendabik dada dengan data selama 25 tahun di Asia Tenggara adalah kepulan debu. Dalam penerbangan pulang ke Washington, saya menulis surat perletakan jawatan Brian Coleman, Perunding Asia Tenggara Lockheed Martin. Saya meletakkan kerjaya pertahanan selama 25 tahun. Apa yang saya tulis di ruangan alasan? Satu baris ayat, saya mahu menjadi orang yang melindungi manusia, bukan orang yang menjual senjata. Sekarang, saya tidak berada di Washington. Saya bekerja di Pusat Latihan Teknologi Pertahanan Udara Perisai, di luar Kuala Lumpur, sebagai penasihat teknikal yang mengajar tentang batasan struktur sistem pertahanan Amerika. Ironinya, seorang rakyat Amerika mengajar di pusat latihan yang dibina oleh Malaysia. Tetapi di sini, buat pertama kalinya, saya menjadi orang yang tidak perlu menyimpan laporan. Di koridor pusat latihan, lukisan jalur gemilang yang dilukis oleh Yasmin digantung dalam bingkai. Warnanya salah dan bentuknya herot, tetapi tiada siapa yang membetulkannya. Karena semua orang di sini tahu bahwa itulah yang paling nyata. Amin kini menjadi ketua juru latih di pusat latihan. Seorang juru teknik peringkat rendah berusia 23 tahun kini mengajar 200 pelatih pertahanan udara masa depan. Buku nota lama Amin dipamerkan di dalam bekas kaca di lobi pusat latihan. Sebagai bukti bahwa nombor yang ditulis dengan pensel telah mengisi titik buta sistem bernilai berbilion-bilion ringgit. Kadang-kadang, Yasmin datang melawat pusat latihan. Sudah 3 bulan sejak dia menjalani pembedahan jantung dan menanggalkan topeng oksigen. Dia berlari-lari di koridor dan melukis gambar untuk para juru latih. Lukisan jalur gemilangnya semakin tepat. Kedudukan bulan dan bintangnya semakin betul. Setiap kali saya melihat anak itu berlari, saya berpikir, anak yang berlari di kawasan yang ditinggalkan oleh Amerika sebagai di luar skop kontrak ini lebih penting daripada semua senjata yang telah saya jual selama 25 tahun. Nilai senjata bukanlah nombor yang tertulis pada helaian spesifikasi, ia bukan kadar pintasan 97%. Nilai sebenarnya ialah kewujudan koridor di mana Yasmin boleh berlari, kewujudan bilik darjah di mana Amin boleh membuka buku notanya, kewujudan lukisan jalur gemilang di dinding. Malaysia tidak menjual senjata, mereka melindungi manusia. Dan perbezaan itulah yang telah mengubah pemilik pasaran bernilai RM150 bilion. Sekian, kisah mengejutkan yang disaksikan oleh seorang perunding pertahanan Amerika di medan tropika. Sila kongsikan cerita ini agar kehebatan teknologi dan kemanusiaan Malaysia dapat diketahui oleh lebih ramai orang. Perhatian kecil, Anda mencipta kebanggaan yang besar. Langgan dan suka juga dialu-alukan. Ini adalah touching story.